Tak ada. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi, InsyaAllah pada malam Rabu, malam Khamis. Okay. Seperti biasa, kita akan ambil berkaitan dengan Quran. Sebab sementara PKP masih berjalan, kita tak dapat nak teruskan kelas usul tafsir kita. Yang kita dah mulakan itu satu tajuk Muqaddimah. Lepas tu PKP balik. Jadi Allah Ta'ala tentukan kita tak dapat bersama dari segi fizikal. So agak rugi kita buat kelas pengajian tu dalam bentuk sedemikian. So sebab tu kita pilih untuk bincangkan berkenaan tajuk-tajuk khas bagi Al-Quran. Cuma hari itu start daripada kita bincangkan berkenaan dengan tauhid dalam Al-Quran. Ada saranan daripada sebahagian abang-abang kita supaya tajuk tentang tauhid dalam Quran ni diteruskan. Sebab kita kadang lupa diri. Kita belajar Quran, kita belajar ayat Quran, baca Quran sebagainya. Pengindahan Quran, belajar harfiah Quran, tapi kita tak lihat kepentingan tauhid dalam kehidupan kita. Sedangkan Al-Quran itu kitaran utama dia adalah kepada tauhid. Itu bila kita kata mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Allah Taala dengan nama dan sifat dia, itu adalah tauhid. Kemudian mengajarkan kita berkenaan dengan tajuk apa kewajipan kita lepas kita dalam kita mengesahkan Allah Taala. Mengikuti perintah dan larangan dia, itu adalah tauhid. Itu penzahiran bagi tauhid. Kemudian penciptaan Quran berkenaan dengan apa yang terjadi nanti kepada orang-orang yang mengikuti tauhid dan kepada orang yang tidak mengikuti tauhid. So jadi basic Quran ni sebenarnya keseluruhan kitaran dia pada tajuk tauhid. Apa kita baca dengan kisah para anbiya itu tentang orang-orang yang bertauhid. Baca tentang orang kafir, orang yang menentang tauhid. So sudut-sudut sebenar dia ada tajuk tauhid. Cuma mengesahkan Allah Ta'ala, cuma sering kita terlalai dan terlupa. So hari itu kita Alhamdulillah, kali terakhir jumpa kita dah masuk pada surah Al-Imran. Al-Imran yang keempat, kita bincangkan berkenaan dengan bagaimana Allah SWT meletakkan kedudukan pada awal surah Al-Imran tu berkenaan dengan Allah, tiada Tuhan melainkan dia, Al-Hayyul Qayyum. Kemudian Allah terangkan berkenaan kedudukan kitab yang diturunkan kepada Muhammad SAW, dan sebelum daripada Muhammad itu Taurat dan Injil, yang tujuan dia adalah petunjuk pada manusia. Kemudian Allah Ta'ala berikan amaran berkenaan orang-orang yang mengkufuri bukti-bukti Allah Ta'ala, tanda-tanda dia, untuk mereka ada azab yang pedih. Itu kita bincang kita. Kemudian Allah terangkan kedudukan dia dalam ayat 5 dan 6 berkenaan dengan tajuk bagaimana dia berhak untuk diesakan, sebab dia tidak tersembunyi padanya satu benda pun di langit dan di bumi. Dan bahkan dia membentuk rupa manusia dalam perut ibu masing-masing. Kalau ayam dan telur, ikan ke dan telur, manusia dalam rahim
So jadi semua sekali memang menetapkan Allah Ta'ala punya hak sebagai layak untuk dipertuhankan. Dia maha perkasa, maha bijaksana. Itu kita ambilkan. Kemudian kita bincangkan berkenaan dengan penyaksian ayat 18-19, penyaksian para malaikat, Allah Ta'ala sendiri, para malaikat dan juga orang-orang yang memberikan ilmu berkenaan dengan tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala terangkan berkenaan agama yang akan bawa kepada tauhid tu, iaitu Islam. Okay. Orang ahli kitab yang mana bercanggahan, mereka sebenarnya atas dasar hasad dengki, mereka lupa berkenaan dengan tajuk sebenar. Allah Ta'ala beri mereka kitab bukannya untuk mereka memandai-mandai, tapi untuk mereka mengikuti tauhid ataupun mengesahkan Allah Ta'ala dengan cara perakuan dan kemudian pada kepatuhan. Dia dua. Tauhid ini bukan hanya dizahirkan dengan perakuan, bahkan dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah dizahirkan tauhid. Okay, so hari ini kita akan masuk bahagian seterusnya. Okey, seterusnya. Okey. Bila orang terangkan berkenaan dengan tajuk dia menurunkan kitab, berkenaan dengan pembentuk dia menjadi dan menciptakan, maka Allah Ta'ala sebenarnya nak suruh kita pandang kepada satu perkara yang untuk menegas kepada kita bahawa dia Allah Ta'ala yang bersendirian dengan kerajaan, pemerintahan dan juga pemberian. Okey, itu datang dalam ayat surah Al-Imran ayat 26-27. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Qulillahumma, katakanlah hai Muhammad, Allahumma. Ini ditujukan kepada Nabi SAW. Okay? Wahai Muhammad, wahai Nabi, okay? Yang kau sering berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kau sering merayu kepada dia, maka sebutkanlah. Dan ini di antara kaedah atau cara kita dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap kali mana kita nak minta apa-apa kepada Allah Ta'ala, nak merayu kepada dia, kita perlulah mengisytiharkan dahulu kedudukan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita. Yang dengan cara sebutan tentang sifat dan juga nama-namanya yang baik, sifat-sifatnya yang tertinggi. Ini macam kalau kita lihat dalam adab yang diletakkan dalam suratul Al-Fatihah. Suratul Fatihah sebenarnya kalau kita lihat, ia datang macam dinyatakan oleh para ulama berkenaan dengan tajuk kenapa susunan Al-Fatihah. So, Al-Fatihah tu dia sebenarnya datang dalam sudut. Kalau kita perhatikan balik, dia ada bahagian awal berkenaan puji Allah, sanjung Allah, itu penyerahan diri kepada Allah Ta'ala, kemudian permintaan atau doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Pasal kita lihat dalam surah Al-Fatihah, ini adab dan bila berdoa kepada Allah Ta'ala, bila kita merayu kepada dia, kita perlulah menyebut, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah nama-nama yang terbaik, maka serulah dia dengannya. Maksud, panggillah Allah dengan nama-nama tersebut. Nama tersebut kita panggil Allah Ta'ala dengan nama berkenaan, bukan dengan cara macam ya Allah je. Kita kena ada gelaran panggilan yang lebih baik. Mungkin ya Allah tu dah cukuplah madai berdasar pada hati dan jiwa. Tapi dalam begitu mengetahui nama Allah Ta'ala dan juga sifat dia yang mana dia terang kepada kita, itu cara terbaik untuk kita berdoa kepada dia. Lepas tu bila para ulama nyatakan Al-Fatihah tu, surah Al-Fatihah, dia adalah contoh mudah atau contoh yang terbaik dalam seorang hamba membuka kata-kata kepada Allah Ta'ala untuk berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Kita lihat dalam surah Al-Fatihah kan, mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, pentadbir sekian alam. Sebenarnya macam dalam hadis Nabi kata Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala jawab kita punya pujian. Bila kita puji Allah Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala kata apa? Hamidani abdi, hamba aku puji aku. Lepas tu kita kata Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala jawab, Athna alayya abdi, hamba aku sanjung aku. Kita kata Malik Yaumiddin,
pemilik hari pembalasan, raja hari pembalasan. Maka Allah Ta'ala jawab apa? Allah Ta'ala jawab, majjadani abdi, hamba aku mengagungkan aku. Lepas tu bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bila kita kata hanya di kau ya Allah kami sembah, hanya di kau kami minta pertolongan, Allah Ta'ala jawab, hadza baini wa baina abdi, inilah apa di antara aku dan hamba-Ku. Inilah hubungan antara aku dan hamba-Ku. Apa yang perjanjian aku dan hamba-Ku. Wali abdi ma sa'al, untuk hamba-Ku apa dia minta. Lepas tu kita pun minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang kau beri nikmat ke atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang dimurkai, waladhdallin, bukan orang-orang yang sesat. Okey, jadi bila kita kita sebut tu, Allah jawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa dia minta. So kalau kita lihat pada sudut itu, memang cara berdoa meminta kepada Allah Ta'ala mesti datang dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Ta'ala dengan nama dan juga sifatnya. Sebab tu bila kita balik pada tajuk kita hari ini, iaitu ayat dalam surah Al-Imran, tajuk tauhid kepada Allah Ta'ala, pengesaan Allah Ta'ala dalam ayat-ayat ni yang kita masuk 26-27 hari ni. Okey, bila Allah Ta'ala nyatakan qulillahumma malikal mulk, katakan hai Muhammad, ya Allah engkau raja segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha', engkau berikan kerajaan pada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', engkau cabut kerajaan siapa-siapa engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', engkau muliakan siapa engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', engkau hina siapa engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau ke atas setiap satu amat-amat berkuasa. Tulijul laila fin nahar, engkau masukkan malam dalam siang. Masukkan malam dalam siang. Ni tafsiran para ulama macam mana siang dengan malam dia bukan macam ni. Tapi dia masuk macam ni. Mana bila kita pagi kan, bila pagi datangnya siang kepada kita, dia akan datang macam ni. Dia akan datang bentuk macam ni Maksud dia matahari tak datang lagi tapi cahaya sampai dulu. Kemudian dia bergerak macam tu. Bila matahari tinggalkan kita, dia akan tinggalkan kita macam ni. So separuh malam, separuh siang. Mana bila kita macam ni kan, bila sini malam, sini siang. Bila kita petang, sini dah malam, sini siang. Dia cara keadaan masuk tadi. Ada juga mengatakan berkenaan masalah masuk malam dan siang tadi pada masalah musim. Musim. Sebab ada musim siang panjang, masuk ke dalam waktu malam pun dimasuk sekali dalam siang tersebut. Ada masa yang mana malam tu panjang, siang tu pendek. So dikatakan masuk malam dan siang, siang masuk. Ala kulli hal, pada dua keadaan tersebut tak ada siapa yang berkongsi dengan Allah Ta'ala dalam penentuan malam dan siang. Tak ada siapa. Mungkin ada zaman sekarang orang-orang yang percaya teori konspirasi dan sebagainya, dengan kebodohan yang mereka ada, mereka menyangka bahawa cuaca dikawal oleh manusia, siang malam pun dikawal oleh manusia. Ini adalah benda-benda yang sangat bertentangan dengan tauhid. Kita isytiharkan Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. Tapi mereka kata ni ada apa Rothschild lah apa sebagainya mengawal akan cuaca. Ini masalah kejahilan yang sangat melampau. Sangat-sangat teruk. Yang sangat teruk. Sebab kita tak ada dalam agama ni diajarkan kita untuk mengiyakan tentang pengawalan cuaca ni kepada manusia. Adapun masalah cuaca tadi menjadi semakin teruk dengan sebab perbuatan manusia. Pun sebab Allah Ta'ala yang menjadikan ia berlaku. Macam manusia menarah bukit dan sebagainya, kemudian menyebabkan kita panggil banjir besar berlaku, sampai takungan tadi lumpur tu datang memusnahkan tempat tinggal. Itu atas kerja manusia. Macam Allah Ta'ala nyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr, muncul atau nyata kerosakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aidin nas, dengan apa sebab kerja tangan manusia, kerja mereka buat, maka nyata kerosakan berlaku. Bukan cuaca berubah, kerosakan berlaku. Okey, mana dia kata, maksud dia apa dengan perbuatan mereka tu, Allah Ta'ala kata kenapa Allah Ta'ala bagi rosak, benarkan boleh berosak, liyudhiqahum ba'dallazi amilu, supaya mereka rasakan, Allah Ta'ala bagi mereka rasa sebahagian benda yang mereka kerjakan, so that benda mereka buat rasa hasil kerja tangan mereka sendiri. Okey, jadi Allah Ta'ala tulijul laila fin nahar, Allah Ta'ala masukkan malam dan siang, wa tulijul nahara fil lail, dan Allah Ta'ala masukkan siang ke dalam malam, wa tukhrijul hayya minal mayyiti, dan kau ya Allah keluarkan yang hidup daripada yang mati.
Nanti kita terangkan apa contoh dia. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan kau keluarkan yang mati daripada yang hidup. Wa tarzuqu man tasha, kau beri rezeki pada siapa yang kau kehendaki, bi ghairi hisab, dengan siapa tanpa sebarang perhitungan. Okey. Di dalam ayat ni sebenarnya adalah perintah kepada Nabi SAW. Katakan hai Muhammad, okay, dalam kau menghadapkan menghadapkan kepada Tuhan kau dengan berdoa. Okey, doa. Hadaplah Tuhan kau dengan doa. Wahai ya qulillah Allahumma malikal mulk. Wahai yang memiliki wahai yang milik engkau kerajaan seluruhnya. Kerajaan ataupun penguasaan ke atas manusia. Ini benda yang sebenarnya Allah Ta'ala yang naikkan, Allah Ta'ala turunkan. Ni masalah, kalau orang tak faham juga, payah. Siapa yang tak boleh tauhid dengan betul, dia akan sibuk tentang pilihan raya lah, orang ni buat tipu dan sebagainya. Dia akan sibuk berkenaan dengan dictatorship lah dan sebagainya. Pemimpin yang memimpin kita, memerintah kita, yang naikkan dia Allah Ta'ala. Ini akidah kita. Sebab Allah Ta'ala isytiharkan, suruh kita isytiharkan macam tu dalam ayat ni. Okay, sebab kalau dia kata manusia yang punyai akidah yang betul, dia boleh bergerak dalam kehidupan ni dengan keadaan yang sangat-sangat tenang. Siapa naik? Ke dia menyampah ke tak menyampah ke, yang ini Jawa ke, yang ini Bugis ke, Banjar ke dan sebagainya, dia tak kisah. So bagi dia siapa naik tadi, Allah yang naikkan. Ini pasal kadang-kadang ada manusia menyangka bahawa ketentuan siapa memerintah, siapa yang tak perintah ni, dia kata tangan kita yang sebenarnya. Kalau para ulama bahaskan tentang tajuk yang betul yang betul berkenaan dengan masalah perbuatan kita tu, dia lebih melihat kepada masalah penguasaan orang yang jahat kepada penduduk yang jahat. Ya. Okay, contoh dalam surah Al-An'am. Al-An'am ayat ke 129. Al-An'am 129. Allah Ta'ala nyatakan, wa kadzalika, dan demikianlah, nuwalli ba'daz zalimina ba'dha, kami memperwalikan, memperkuasakan sebahagian orang zalim ke atas orang zalim juga. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa mereka kerjakan. Berkata Sa'id Musayyab daripada dia kata daripada Qatadah bin Ahmad Sadusi, dia kata Sa'id bin Jubair. Okey, dia kata daripada Qatadah dan tafsir beliau, dia kata innama yuwalliyullahu an-nasa, Allah Ta'ala hanya memperwalikan manusia bi'amalihim, jadikan kuasa ke atas mereka, pemerintah ke atas mereka dengan amalan mereka. Fal mu'minu waliyul mu'mini, maka orang beriman dia pemerintah bagi orang beriman. Aina makana wa haitsu kana, di mana saja dia berada, dan apa saja keadaan dia berada. Wal kafiru, dan kafir pula, waliul kafiri, dia adalah wali ataupun pelindung orang kafir. Aina makana wa haitsu makana, di mana saja dia berada dan di mana dia berada dan di apa saja keadaan dia berada. Laisal imanu bitamanni, dia kata bukanlah iman tu dengan mencita-cita, wala bitahalli, dengan berhias-hias, dia kata. Dia kata so dia, itu tajuk kenapa seorang tu jadi iman dia menjadi penentu kepada pemerintah dia. Macam masyarakat kita sekarang lah, macam kita kata nak harapkan dapat pemerintah yang baik, nak pemerintah yang beriman dan bertakwa, tapi kita tak lawan ataupun tolak perkara-perkara yang mungkar. Contoh dia macam kes masalah kewujudan, contoh kumpulan LGBT dalam masyarakat kita, ataupun penyebaran masalah perkara keji, macam geng-geng anti poligami kan. Bila hari tu bila keluar kes sugar book, sugar daddy dan sebagainya kan, yang aplikasi, dia tak cakap pun, sistem kufur tak bercakap puan mana entah nama tu yang sibuk berkenaan dengan poligami, tak betul, dia tak bercakap pun tentang masalah wanita-wanita yang menjadi pelayan kepada lelaki-lelaki dengan aplikasi tanpa perkahwinan. Jangan kahwin je. Kahwin diorang akan angkat spanduk. Tak kahwin tak apa. Bagus. Macam mana masyarakat yang macam ni? Bahkan baru ni dalam televisyen kot, TV pendidikan, mana dia kata beranak tu sepatutnya dengan berkahwin. Berkahwin baru. Jadi timbul pula keluar
Ini apa doktrin memasukkan dalam pemikiran anak-anak. Memanglah pun kita kena masukkan pemikiran berkaitan kahwin itu sebab untuk beranak pinak. Peliknya pada masyarakat Islam kita, kita kata di Malaysia ni, boleh timbul boleh keluar kefahaman bahawa kita tak apa, tak payah kahwin pun, janji kita suka sama suka, dapat anak pun tak apa, tak kisah. Ini benda-benda yang kita kata kita perhatikan sedang tersebar pada masyarakat. Berlakunya kumpulan-kumpulan macam ni. Jadi kalau kumpulan macam ni wujud dalam masyarakat kita, apa kita expect untuk kita dapat daripada Allah Ta'ala dari segi masalah apa? Kita panggil apa? Apa patut kita expect daripada siapa, apa keadaan suasana kita? Kalau suasana kita bukan suasana beriman, kemudian kita harapkan untuk dapat pemimpin yang beriman, bertakwa. Ni ada sebenarnya kata-kata. Nah, okey. Okey, sorry. Ada gangguan. Okey. Okey, faham kan? Jadi maksudnya kalau sekiranya kita kan dapat pemimpin pelik, sepatutnya kita kena fikir dulu pasal dalam ayat Al-An'am tadi kan. Ayat Al-An'am 129 kan. Memang Allah Ta'ala jadikan penguasaan tu dengan sebab perangai kita. Dia banyak sekarang ni konspirasi pun dan sebagainya. Macam mana kita nak harapkan? Si ada kumpulan Ibu Yati kan, ajaran sesat. Dia bantai ni kata Quran yang ada di bahasa Arab ni salah dan sebagainya. Dan kita boleh lah macam kebebasan bersuara. Apa ni? Okey, jadi dalam masyarakat yang macam ni, kita macam ni, bismillah. Kita macam ni, kita harap apa? Okey, sedangkan balik pada asal, memang Allah Ta'ala yang mengangkat dan menjatuhkan siapa yang memerintah. Siapa perintah kita, siapa tolong kita, siapa sekian kita. Ini Allah Ta'ala yang aturkan. Ini akidah. Ini adalah akidah. Sebab untuk kita hidup tenang dalam keadaan kat dunia ni, dan memerhatikan semuanya di bawah pengawasan Allah Ta'ala. Dan barulah kita akan timbul tajuk, minta Allah Ta'ala ubah. Kita sekarang ni, bila kita rasakan benda ni, buatan tangan manusia semua, kita tak ada doa. Tak ada rayuan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehidupan kita ataupun kita punya isi kandungan hidup kita semuanya kepada apa? Kepada inilah kalaulah kita buat macam ni tak jadi macam ni. Inilah kalau sekiranya kita ikut cakap apa geng-geng teori konspirasi, tak ada dajjal keluar. Tak ada dajjal tak keluar. Ni bagi bongok panggil. Tahu bongok. Kan? Dajjal tak keluar. Mana ada? Pasal nak jadi apa? Macam contoh kita lihat bila kita baca hadis fitan, contoh Hudzaifah bin Yaman menceritakan berkenaan dengan fitnah yang akan berlaku pada umat Islam. Dan Hudzaifah ceritakan bila Umar tanya. Dan ketika Hudzaifah cerita tu, Hudzaifah kata ada satu pintu yang menghalang fitnah tu masuk ke dalam umat Islam. Lepas tu Umar tanya soalan kepada Hudzaifah. Pintu tu dipecahkan ke atau dibuka? Sebab kalau dibuka boleh tutup balik. Bahkan dipecahkan. Okay, bila orang tanya pada Hudzaifah, siapakah pintu tersebut? Hudzaifah kata, Umar. Umarlah pintu tersebut. Pintu yang akan pecah tu adalah Umar. Dan maksud pecah tadi dibunuh. So bila ditanya pada Hudzaifah, adakah Umar tahu dia pintu tersebut? Hudzaifah kata, ya, dia tahu. Dia tahu berkenaan dengan apa yang Nabi janjikan jadi nasib dia. Uthman bin Affan juga ketika Nabi kata pada dia, dapat syurga tapi dengan ujian. Dengan ujian. Dia pun tahu. Bila berjumpa dan bertembung dengan kumpulan Khawarij yang masuk dalam rumah dia, dia faham inilah dia yang Nabi kata, kalau anda kata dia orang suruh tanggalkan, jangan kau tanggalkan. Ketika tu dia takkan tanggalkan. Dia tak nak tanggal letak jawatan sebagai khalifah. Dia takkan tanggal pakaian Nabi pakai untuk dia. Memang dia mati dalam keadaan dibunuh. Dia tahu. Para sahabat Nabi tahu kisah tersebut. Mana naik turun. Tapi pada orang yang tak ada iman. Tak ada iman. Tidak ada akidah yang betul. Dia akan kata, kalaulah kita sekian tak jadi macam ni. Kalaulah kita sekian tak jadi macam ni. Dia sentiasa berkalau. Yang Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih. Laulau yaf'alu amal syaitan. Kalau ni akan buka amalan syaitan.
Tapi banyak orang tak sedar juga. Sebab ni kita kata bila Allah Ta'ala suruh isytiharkan ni, sebab kita kena tengok sekeliling. Empire Islam naik, empire Islam jatuh, orang beriman naik bertakwa, memberi pemerintah, orang beriman bertakwa jatuh. Orang yang yang jahat naik, orang yang jahat jatuh. Semua ini adalah aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala malikal mulk, dia pemilik segala kerajaan. Sebab Allah kata qulillahumma malikal mulk, ya Allah, kau raja segala kerajaan, kau pemilik segala kerajaan. Tu'til mulka man tasya', maksudnya engkau dah yang memberikan kurniaan kerajaan, harta, pengukuhan di muka bumi pada siapa yang kau nak. Bila Allah Ta'ala naikkan, siapa saja Allah Ta'ala naikkan, itu Allah Ta'ala yang naikkan. Biarpun pemerintah yang zalim sekalipun. Daripada sudut kita pula, apa patut kita buat? Di sini tajuk kita yang sering berlaku dalam masyarakat. Dia kata, habis diam je ke? Jawapannya, ya. Menegur pemerintah, menzahirkan ketidakpuasan hati pada pemerintah dengan memaklumkan kesalahan pemerintah tadi kepada pemerintah itu sendiri adalah disyariatkan. Tegur dia, cakap pada dia. Tapi menyebarkan berita tersebut, memburuk-burukkan pemerintah di khalayak ramai untuk kononnya menjadi amar ma'ruf nahi munkar adalah tidak syar'i. Dan kita lihat dalam zaman kita sekarang ni, kebanyakan orang menulis di Facebook ke, di sekian dan sebagainya kan, di Twitter, di Instagram. Pemburukan tu yang berlaku. Dia bukan masalah. Kita kata kita tak setuju dengan pemerintah. Boleh. Tapi bukan maksud dia kita kena gunakan cara yang bukan diajar oleh Nabi SAW. Anda boleh jadi siapa saja, tak ada masalah. Tapi kena faham bahawa sudut apa yang anda bercakap. Apa nilai sebenar anda sebagai seorang Muslim. Bukan main sebar je. Ni kita tegur pemerintah, apa salahnya? Apa salahnya kan? Padahal sebenarnya kalau macam kita kata nak tegur, kita pergilah ke Facebook dia. Cek nombor telefon dia, tulis surat rasmi kepada dia. Tak ada masalah pun. Kita bersembang sama kita, tak jadi apa. Macam geng-geng apa, pakcik-pakcik kedai kopi kan. Sembang. Tahu sembang? Sembang lah. Tak puas hati lah menteri inilah itu sebagainya kan. Tak jadi apa. Pementeri tak dengar pun kisah tersebut. At least zaman kita sekarang ni kita ada yang petition. Yang kita minta change tu. Macam kita minta supaya pemandu mabuk dikenakan. Semua orang hantar petition. Dan kerajaan dapat lihat apa permintaan rakyat. Okey, buatlah macam tu. Tak ada masalah pun. Tanpa maki, tanpa cerca, tanpa hina. Tanpa maki, tanpa cerca, tanpa hina. Tegurlah, apa masalah dia? Bukan sebar kat Facebook. Gini semua pengikut Dajjal. Ini macam mana kita panggil ahli sunnah? Ini bukan ahli sunnah, ini ahli bid'ah. Bahkan macam saya pernah sebutkan, saya kata kumpulan yang macam yang suka menyebarkan keburukan tentang pemerintah ni, suka kutuk belakang-belakang ni, mereka lebih serupa dengan Abdullah bin Sabah. Sebab ketika Abdullah bin Sabah, walaupun kita tahu pemimpin kita bukan Uthman bin Affan. Pemimpin pemerintah kita bukan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan adalah orang yang malaikat pemalu terhadap dia. Malaikat pemalu dengan Uthman bin Affan. Malu dengan Uthman bin Affan. Okay, tapi walaupun bukan pemimpin kita seperti Uthman bin Affan, bukan pula berhak kita bila pemimpin kita bukan macam Uthman bin Affan, kita layak jadi Abdullah bin Sabah. Oh. Kenapa jadi macam Abdullah bin Sabah ni? Pemimpin kita jahat. Mana ada dalam agama macam tu? Mana ada dalam agama anda jadi layak jadi contoh macam dengan ibu bapa. Bapa kita, mak kita kita kata tidak jaga solat. Tidak halal pula awak jadi kurang ajar. Sebab apa yang mereka tak buat pada hak Allah Ta'ala bukan melayakkan anda pula menjadi kurang ajar pada mereka. Macam tu kat masalah pemimpin tadi. Dia punya hukum perangai dia dengan Allah Ta'ala itu tajuk dia. Kita pula tak boleh buat benda yang melanggar hak yang kita dituntut oleh agama untuk laksana pada mereka. Itu kena faham. Pasal Abdullah bin Sabah dulu, zaman pemerintahan Uthman bin Affan, dia berpusing ataupun berjalan di seluruh pelosok negeri Islam. Dia pergi masuk ke Iraq, dia pergi masuk ke balik tempat, ada tempat dia pergi ke Syam kena halau, pergi Mesir. Dia mengapikan kepada masyarakat untuk menentang ataupun menjatuhkan kerajaan dengan kekerasan. Ini yang saya tengok berlaku pada sebahagian di kalangan orang kita zaman sekarang ni. Dia suka revolt. Dan sedangkan dia lupa sebenarnya kalau kita jatuhkan pemerintah kita dengan kekerasan, pemerintah kedua nanti akan jatuhkan cara yang sama.
Ini semua orang boleh tengok kesan, kita semua boleh tengok kesan yang berlaku di Mesir. Bila berlaku dulu Arab Spring. Contohnya berjaya jatuhkan Hosni Mubarak. Kononnya berjaya lah. Bergerak sini sebagainya, kemudian jatuhkan. Tapi lepas tu dijatuhkan balik kerajaan Ikhwan Muslimin di Mesir dengan cara yang sama. Macam mana diorang jatuhkan atau pertukaran kerajaan berlaku dengan sebab apa? Dengan sebab apa kononnya petunjuk perasaan. Dijatuhkan juga kerajaan Mursi yang katalah zalim sekalipun. Tak ada masalah. Tapi digunakan kaedah yang sama. Ketika Hosni Mubarak jadi macam tu, ke sini jadi macam tu. Dia sentiasa akan berterusan. Cycle takkan berhenti. Once kita gunakan tumpah darah, dan di ada part akan buat benda yang sama. Takkan berhenti. Sebab tu dalam Islam memang Nabi tak benar kita buka pintu fitnah. Sebab tu saya kata pada orang-orang yang tak suka kerajaan. Kita tahu pemimpinan kita naik. Kita tak suka. Tapi bukan bermaksud anda boleh menjadi seorang yang biadab. Kan? Sebab yang kurang hajar. Yang tak belajar atau tak beradab. Kan? Dalam tulisan dan kata-kata. Kan? Benda macam ni kalau kita kata nak tulisan kata-kata nista kan. Orang sebenarnya bukan tak mampu untuk kenakan kepada anda benda-benda yang tak elok. Tapi orang fikir kan, benda ni ialah kalau kita pukul pun kita kena bayar 300.5 kena saman. Buat apa? Kita ada benda lain yang nak kerjakan. Dan orang macam ni kan, yang banyak kawan-kawan bekas kawan-kawan kita lah. Bekas kawan-kawan kita yang terlibat dalam teori konspirasi. Semuanya kita kata mulut jahat, tangan jahat. Kalau kita lihat balik, dia faham tak ayat ni? Ayat tentang Allah Ta'ala kurniakan kerajaan, harta, pengukuhan di muka bumi pada siapa dia kendaki. Daripada makhluk-makhluknya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', kau cabut kerajaan daripada siapa yang kau kendaki. Walaupun baik mana sekalipun. Pemerintah tadi. Walaupun sering berlaku kata-kata Allah Ta'ala akan memenangkan satu kafir yang dengan sistem, Allah Ta'ala akan jatuhkan kerajaan yang yang tak bersistem. Ini semua bukan hadis. Bahkan pendapat tersebut, kata-kata tadi, dia lebih menjadi angan-angan kepada manusia untuk kononnya mereka berkuasa dalam menentukan siapa jadi pemerintah. Sedangkan Allah Ta'ala yang naikkan, turunkan. Naikkan orang, jatuhkan orang. Bukan kerja kita. Sebab bila kita faham keadaan ini, yang naikkan dia Allah. Yang jatuhkan dia juga ada Allah. So kita hanya rayu dan minta untuk penyelamatan kita daripada manusia yang tak senonoh di kalangan pemerintah atau pemimpin yang tak elok, kita angkat tangan kepada Allah Ta'ala. Sebab yang naikkan dia, mereka adalah dia. Yang boleh jatuhkan dia juga adalah dia. Ini poin yang sangat penting. Sebab bila manusia yang tak ada tauhid yang betul, dia akan mula buat perancangan. Kita macam aku punya game kan, kita buat sultan setan, orang ramai ikut. Lepas tu 2050 Malaysia jadi republik. Ini akan ada urusan ustaz gila. Ya. Yang kata cuba untuk tukar Malaysia jadi republik. Tak nak sistem beraja. Tapi dia ada game dia punya. Aku punya game, ada video tu. Aku punya game, kita akan mulakan dengan sultan setan, kaitkan. Bila orang nampak sultan, nampak setan. Sultan setan. Dia cara dia nak apikan pada masyarakat. Ini contoh Abdullah bin Sabah. Ini contoh Abdullah bin Sabah yang alive zaman kita sekarang ni, yang hidup berjalan dengan menyebarkan fitnah, menyebarkan perosakan di muka bumi. Sama macam dia ada golongan teori konspirasi. Memang sebiji. Tak ada beza sebenarnya. Golongan yang dikatakan sebagai apa? Penyebar kepada kebencian manusia kepada pemerintah. Kita boleh tak suka, memang tak ada masalah. Pemerintah-pemerintah yang gila kuasa ketika mana rakyat tengah sibuk dengan menghadapi masalah COVID-19 dan sebagainya, dia sibuk nak rampas kuasa, sibuk nak jadi Perdana Menteri. Semua sekali ni kita menyampah. Tapi kalau Allah nak takdirkan dia naik, kita nak cakap apa? Terima je lah. Sebab Allah Ta'ala menaikkan dia. So kalau kita menyampah mana sekalipun, kita angkat tangan, ya Allah, tak salah bagi dia jadi pemerintah. Angkat tangan pada Allah Ta'ala. Sebab kita tahu yang menaikkan dia Allah. Yang boleh jatuhkan dia juga adalah Allah. Tapi kepada orang yang tak faham tentang tajuk ni, dia akan sentiasa memandang kepada, ni dah, kalau kau buat macam ni tak jadi macam ni. Kalau kau tak jadi macam ni. Dia lupa ayat ni. Ayat ni adalah di antara
pengisytiharan paling besar. Saya sebenarnya kadang-kadang dengan kawan-kawan saya yang sibuk dalam politik, saya nasihatkan diorang bunyi air. Okay. Saya nasihatkan diorang, sebenarnya saya nasihatkan, saya kata pilihan raya ke apa, saya kata tak menang tak ada masalah. Mana awak, anda kata antum bekerja untuk menaikkan Islam ke masuk politik, fine. Tapi anda kata dengan diorang, saya kata dengan diorang, nak jaga kat sini, kita bekerja untuk Islam bukan untuk menang. Kalau menang kita ada apa? Ada bonus kat situ. Bahkan beban untuk mengisi kemenangan. Menang jadi Perdana Menteri, menang jadi menteri besar. Kena apa kerja untuk Islam yang awak akan buat? Itu tak soalan. Dan sekarang ni kita tengok timbul tajuk kes forex. Saya sebenarnya benda ni, kes ni dah kawan-kawan saya dah refer kat saya, tanya. Dia tanya kat saya berkenaan dengan tajuk cubaan beberapa orang ustaz dalam parti politik yang pakai logo Islam untuk mencari dana politik. Maksud dia cara untuk banyakkan duit parti melalui kaedah masuk forex. Sebab tu baru-baru ni timbul tajuk beberapa orang di kalangan mereka ni bercakap forex tu halal. Saya cakap pada diorang, ni masalah matlamat mahalkan cara. Dia nak sampai kepada dapat dana politik, sanggup buat benda haram. Ni forex tu judi. Forex adalah judi. Direct judi lah. Tak ada pelik kat situ. Tapi yang peliknya bila ada ustaz yang tak belajar berkenaan dengan ekonomi, tak tahu tentang hukum hakam muamalat, tiba-tiba bercakap sedemikian. Tujuan dia untuk dapatkan dana politik. Ini masalah. Tu saya kata dengan diorang, saya kata kita ni bekerja. Macam walaupun saya tak masuk politik, kerja saya untuk islahkan masyarakat. Awak masuk politik untuk islahkan masyarakat. Bila kita islah masyarakat, kerja kita buat tiap-tiap hari ni, sebenarnya Allah Ta'ala dah hitung dah. Apa kita lafazkan, apa kita baiki pada masyarakat. Memang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, berikan kepada kita akan segala pahala berdasarkan kepada kerja kita. Sebab dalam Islam sebenarnya kita dikira bukan dengan masalah result. Kita dikira dengan kerja. Maksud dia macam contoh macam hari ni kan, dalam grup kita ni kan belajar. Datang belajar kat Baitul Salam, belajar dekat mana-mana tempat belajar. Kalau pandai, alhamdulillah, kemudian ada tanggungjawab menyampaikan balik. Tapi kalaulah tak pandai-pandai, belajar berkali-kali tak pandai-pandai juga, masuk kelas berkali-kali macam tu juga. Macam tu juga dia punya panggil akal dia. Akal dia macam tu juga, tak pernah bijak. Maksud dia tak pernah tahu bahasa Arab kan, belajar tak jadi juga pandai. Tak belajar bahasa Arab, macam tu juga keadaan dia. Okey, tak pandai. Dia tak pandai tak apa. Ni kena faham Tak pandai tak apa. Maksudnya bila anda tak belajar tak pandai, anda tak ada kerja untuk menyampaikan dan sebagainya. Okey. Tapi kalau sekiranya anda bekerja kan, buat kerja ni dapat ada buat usaha dan pandai. Anda pandai kan? Maka anda kena menyampaikan. Tak pandai, pahala belajar terlibat menuntut ilmu tu dah dapat. Tak lepas benda pun kita dapat semua sekali. Full pahala. Pahala kita full, tak ada sebarang pengurangan pun sebenarnya. Itu sudut yang banyak orang lupa sebenarnya berkenaan dengan tajuk ni. Bila tak dapat pun kita tak dapat result, kita masih dapat pahala. Macam tengok masalah bila saya kata bekerja kan. Bila kawan-kawan kita bekerja untuk contoh sebarkan Islam dan sebagainya. Memang saya kata selagi mana kita buat kerja tadi, Allah Ta'ala bagi pahala pada kita. Pahala kita dapat penuh. Tak ada sama pengurangan. Tapi kalau kita tak menang, agar kita menang, kita ada kerja. Itu je. So, saya kata dengan orang, masalah menang ke kalah ni Allah yang tentukan. Jangan sekali-kali kita, kau lah itu cerita pasal hudud. Atau sebab kenapa tak menang. Ini masalah lah. Ini semua suara-suara, kata-kata daripada mulut orang-orang yang tak tahu tentang tauhid. Orang yang tak tahu tauhid akan bercakap macam tu. Dia akan kata, dia akan cari reason. Sedangkan orang yang tahu tauhid, dia akan tahu bahawa ini Allah Ta'ala punya kerja.
menaikkan satu makhluk, satu pemimpin, menjatuhkan pemimpin yang lain. Ini kerja Allah Ta'ala. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah jawapan yang diberikan oleh Abu Hanifah Nu'man ketika dia tanya kepada beliau oleh seorang etis berkenaan apa kerja Tuhan sekarang. Apa kerja Tuhan sekarang? Dia suruh orang tu turun bawah, dia naik atas. Dia suruh orang tu turun bawah, dia naik atas. Kemudian dia kata, Allah Ta'ala naikkan aku, jatuhkan kau. Dia kata, dia bagi tahu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kerja Allah Ta'ala lah ni. Benda yang Allah Ta'ala saya boleh buat. Kemudian, wa tu'izzu man tasha', kau berikan, kau kurniakan kemuliaan di dunia. Dan di akhirat siapa kau nak? Atau di dunia lah orang tu jalan. Kita kata penipu. Tapi masih lagi orang dengar cakap dia. Siapa yang bagi dia kemuliaan tersebut? Tipu sijil pun tak apa. Tipu sijil. Bohonglah berkali-kali pun sijil. Orang masih ikut. Macam saya seorang kan. Saya pelik je lah. Saya tegur ni adik-beradik saya sendiri. Bila saya kata pasal ikut orang ni. Dia kata kenapa? Saya kata dia ni penipu. Dia tipu sijil. Lepas tu. Bila saya kata kan. Saudara saya ni kata apa? Itu je kesalah dia. Saya kata la haula wala quwata illa billah. Manusia yang bina reputasi dengan penipuan, kita jadikan guru kita. Ni tak kira yang sufi-sufi sesat lagi banyaklah penipu macam ni. Tapi nak ceritakan ini masalah dia. Macam mana kita boleh ambil penipu sebagai idola kita? Idola untuk jadi jutawan. Kenapa? Ini masalah kita kata hujung. Kadang-kadang kita bekerja lah untuk agama ni, kita sibuk, tapi kita kadang di akhir hayat kita pada satu sudut kehidupan kita, Allah Ta'ala jadikan kegemaran kita pada duniawi mengatasi akan kita punya hubungan dengan ukhrawi. Sampailah sekali kita cari kemuliaan, sampaikan sanggup kita belajar dengan pembohong penipu untuk dapatkan kononnya jadi jutawan dan sebagainya. Ini pelik lah. Sebab tu kalau kita lihat ada manusia tu penipu tapi Allah Ta'ala muliakan. Rogol Allah Ta'ala naikkan. Semua sekali benda ni adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin manusia diberi kemuliaan di dunia tapi kehinaan di akhirat. Tapi ada manusia yang memang Allah Ta'ala muliakan di dunia. Jadikan semua amal soleh dia kelihatan atau jadikan semua amal keburukan dia tersorok. Ini mulia Allah Ta'ala yang muliakan. Terdedahnya keaiban manusia atau tersoroknya keaiban manusia. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab nak muliakan manusia tadi atau jadikan dia hina adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya orang lain. Allah Ta'ala yang menetapkan segala-galanya. Ini sudut yang perlu dipahami betul-betul. Wa tudhillu man tasha', maksudnya engkau menjadikan kehinaan kepada siapa engkau kehendaki. Kalau orang tu terhina, terdedah keaiban dia, atau kita sendiri terdedah keaiban kita, na'udzubillah, soal lindungi kita, tapi benda tu kita kena redha. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam muliakan siapa atau hinakan siapa. Ini kerja Allah. Sebab tu kalau manusia tu rasa dia dimuliakan, orang hormat dia kena tahu ini Allah Ta'ala punya kerja. Sebagaimana kalau sekiranya manusia tadi tu dijadikan hina juga, pun dia kena tahu ini kerja Allah Ta'ala juga. Jangan pandang kepada manusia yang sibuk menghinakan kita atau muliakan kita. Sebab orang yang mulia kita tu, hina kita tu, Allah Ta'ala jadikan dia nak untuk muliakan kita. Ni saya ingatkan dah sekali dah waktu pergi haji tu. Satu orang yang duduk sekali sebilik dengan saya, dia actually pengetua sekolah agama dekat Kedah. Dia pengetua sekolah. Bila pengetua sekolah ni kan, mestilah orang pandang mulia, pandang cikgu, jumpa dia cikgu kan. Kali Allah Ta'ala jadikan ketika mana dia pergi haji kan, dia cerita kat saya senyum lah bila cakap. Dia kata waktu time dia nak lintas daripada tempat kemah di Mina nak pergi ke Terowong Mak Isim tu untuk pergi ke tempat lemuntas jamrah. So bila nak pergi tu dia tak bagi straight jalan, kena kita keluar daripada kawasan kemah, pergi lari jalan sana, pusing balik, bawa pergi ke arah Terowong untuk tak nak jam kan. Jalan masuk jalan keluar diasingkan. So nak jadi cerita, pengetua ni kata kan, kita jalan je lah buat tahu. Dia sampai tu lorong tu mula-mula dibuka. Maksudnya kalau kita ikut lorong tersebut, tak perlu lintas di depan. Kita pergi ke Terowong tadi lebih dekat. Tapi nak jadi cerita, dia sampai ke Terowong tu ada polis tak bagi masuk. Sana, depan.
Dia pun gerak kan. Lepas tu kemudian bila dia patah balik daripada apa, bawah flyover, patah balik sampai depan polis tu, tengok pintu buka dan polis tu kata, lari, lari. Dia punya marah kan, dia punya marah. Dia kata, tapi lah balik pada asal, memang saya tengok setiap manusia tu diberi kepada oleh Allah Ta'ala. Berdasar tajuk tadi, pasal di sekolah di Malaysia, dia dimuliakan, diagungkan. Sampai kat sana orang tak kenal pun dia pengetua sekolah ke apa. Dia bila tak kenal tadi, manusia taklah hormat dia. Jadi, penghormatan diberikan. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Okey. Maksud dia dimuliakan atau dihinakan adalah dengan kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tak perasan, kita tak perasan. Kalau kita tengok orang tu, kita menyampah dekat dia. Tapi kita ingat, yang susahkan kita, yang senangkan kita adalah Allah Ta'ala. Ini tauhid. Ini tauhid yang tulus. Yang mana kita bergerak di muka bumi ini, kalau macam inilah perasaan kita, semua orang kita marah. Kalau orang tu buat macam ni pun kita macam, tak apalah, ini memang habuan aku. Engkau lah akan uji aku. Mana engkau lah punca, engkau akan muliakan aku. Ini Allah Ta'ala punya kerja. Dia nampak Allah Ta'ala pada semua perkara. Ini bukan geng-geng yang wahdatul wujud. Nampak Allah pada semua dinding, nampak kayu. Tak. Bahkan banyak saya jumpa geng-geng ni penipu je. Time kena apa, kena dedahkan apa, dedahkan ajaran sesat tu kan. Tak ada orang kata kami redha. Mengamuk, marah. Tak suka, tak puas hati. Tapi bila time cakap, sedap. Time cakap sedap. Bila dihalang bercakap, hilang semua. Geng sufi ni tu juga. Kan mula kata redha lah. Kan tak kisahlah tak nak buat macam mana pun. Sekali kena sekat kan. Ataupun dia lawan hujah kata-kata mereka ditolak dengan Quran Sunnah. Tiba-tiba dia ngamuk. Inilah Wahabi. Dan sebagainya kan. Ini konsep yang kata kita faham. Orang cakap mulut boleh. Tapi praktikal tak boleh. Okay. Biyadikal khair. Di tanganmu dah ya Allah segala kebaikan. Mana apa yang jadi itu semuanya baik. Mulia pun baik. Hina pun baik sebenarnya. Di sisi Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala naikkan turun ada sebab. Macam juga pemerintah yang dipilih naik dan turun pun ada sebab. Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang sebabnya. Sebab di tangan Allah Ta'ala segala kebaikan. Segala kebaikan di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah ke atas sesuatu amat-amat berkuasa. Dia kata wa min dalal, dan di antara bukti-bukti bukti bila Allah Ta'ala terangkan bahawa dia berhak untuk semua sekali ni, dia terangkan juga contoh yang depan mata kita yang tak ada siapa boleh pegang perkara ni. Di antara dalil atau bukti kekuasaan Allah Ta'ala, tulijul laila fin nahar, engkau ya Allah engkau memasukkan malam ke dalam siang. Macam kita terangkan tadi kan, masukkan dalam macam siang macam tu. Pasal siang dengan malam bukan macam ni, bukan bergerak macam ni, dia bergerak macam ni. Okay. Bila malam tinggal kita, siang tinggal kita, dia pergi macam ni, dia tak pergi macam ni. Okay. Tak ada macam siang, malam, siang, malam. Tak ada, dia akan pergi macam ni. So kita akan mengalami separa malam, separa siang kat sini. Okey. Lalu dia kata dan dia kata engkau masukkan malam ke dalam siang ke dalam malam. Maksud dia kat sini yang diberikan adalah panjang malam pada satu ketika dan panjang siang pada satu ketika. Ada masa malam tu panjang masuk ke dalam waktu siang, dan kemudian ada pada masa yang siang tu panjang masuk pada waktu malam. Ini pada hemisfer atau kawasan ke utara atau ke selatan daripada bumi. Kalau ada pun khat al-istiwa. Okey, ataupun kawasan pada tempat macam kita ni kan, pertengahan bulatan bumi, kita mendapat cahaya matahari dalam bentuk yang setara atau sekata dalam sepanjang tahun. Dan sepanjang tahun. Saya tak tahu sebenarnya saya punya suara ni apa lancar ke tidak. Sebab saya rasa macam internet dia up and down malam ni. Tapi masih berjalan lah. Saya punya voice punya ni nampak macam berjalan. Wallahu alam kan. Saya biasa kan orang suka membebel kat tepi ni. Nampak macam senyap je. Mungkin tak jalan, wallahu alam. Tapi ni saya cuba jugalah untuk sampaikan, semua Ta'ala jadikan semuanya lancar. Amin. Okey. Jadi Allah Ta'ala masukkan malam, siang dan malam. Panjang malam ke atas siang, panjang siang ke atas malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti, dan kau keluarkan yang hidup daripada yang mati. Benda yang mati tak ada nyawa. Contoh macam benih pokok kan. Ketika dia duduk diam macam tu, dormant, dia mati. Tapi bila kita letak di tanah dengan suhu dia, suhu dia dengan kepanasan dia sebagainya kan. Okey baru. Saya nampak tadi pasal senyap. Biasa kan orang suka membebel. Tiba-tiba macam ini putus ke lain apa okey.
Okay. Jadi contoh macam beras dan sebagainya, kita letak kat tanah. Dengan suhu, dengan kelembapan yang ada, dia akan tumbuh yang hidup. Daripada mati. Bahkan lain dari itu contoh macam apa? Daripada mati, hayya minal mayyiti. Contoh macam kita dah masak makanan. Makanan kita masak, mati. Makanan kita masak, mati kan? Kita ambil beras tu kita masak, matilah. Mana boleh tanam dah. Tapi masuk beras, nasi tadi dalam badan kita. Okay, dicernakan. Masuk esophagus kita, kena pergi kat perut kita, dirembeskan asid amino dan sebagainya. Itulah karbohidrat. Kita kata dicernakan. Bahan nasi tadi masuk dalam saluran perut kita, masuk darah kita jadi barang hidup. Faham tak? Dia mati tapi jadi sumber untuk hidup. Pisang tu mati. Kita dah kunyah, matilah. Masuk pada perut kita, jadi badan kita jadi hidup. Nampak tak? Daripada yang mati keluar yang hidup. Okay? Dan dia kata wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan kau keluarkan yang mati daripada hidup. Yang mati dari hidup macam contoh macam kuku kita. Kuku kita ni mati. Atau kulit kita yang atas ni, lapisan ni mati. Bawah dia hidup. Okay. So yang jatuh tu mati dan keluar daripada yang hidup. Rambut kita. Yang hidup dekat pangkal dia saja tau. Kawasan hujung ni, ini adalah mati. Sebab tu kita potong tak merayuk, tak meraung. Kalau kita potong, jumak yopa kan. Masalahnya itu akan menyebabkan sakit lah kita. Kuku kita potong tak menjerit. Sebab tak ada nyawa. Nampak tak? Kita bernyawa. Tapi daripada badan kita keluar benda tak bernyawa. Keluar benda yang tidak bernyawa. Ini konsep yang kena faham. So Allah Ta'ala keluarkan daripada yang mati, benda yang hidup. Daripada benda hidup, benda yang mati. Wa tarzuqu man tasha, dan kau beri rezeki pada siapa kau kendaki. Bi ghairi hisab, tanpa sebarang perkiraan. So bila kita dapat rezeki sikit ke banyak, terutama ni kepada peniaga-peniaga berzaman PKP ni, rezeki dapat banyak ke sikit, ustaz ke yang terasa tertekan dengan tak boleh berceramah, ini adalah kerja Allah. Ini kerja Allah. Kita dapat sikit, dapat banyak. Ada duit, tak ada duit. Ini kerja Allah. Kalau kita rasa sempit, tempat rayuan. Bila Allah syiarkan dalam ayat ni, 26-27 ni, surah Al-Imran. Untuk asas tauhid, kita hanya merayu kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Bagi siapa-siapa yang tak sedar, dia tak tahu tauhid, dia akan sibuk lah, inilah, itulah, yang pakai tangkal, yang sekian, yang cari ini, yang cari itu, yang cari makan dengan haram. Walaupun dah tahu, syubhah pun ada. Macam kes iman kita diuji. Ni terutama kawan-kawan kita dalam atomi. Ada kawan-kawan saya ramai juga. Saya pernah diajak oleh kawan-kawan saya masuk lama dah. Tapi saya macam was-was. Saya macam taklah, tak tahu. Sehinggalah pendedahan dibuat oleh MRM. MRM keluarkan video penjelasan berkenaan dengan atomi punya struktur dia punya pertubuhan. Jadi kita pada Muslim dia kan, kita patut lebih cintakan kepada iman berbanding dengan masalah syubhat. Paling-paling ringan pun bukan halal tau. Kalau paling ringan pun dia adalah syubhat. Dan kita dah belajar dalam hadis Nabi, al-halalu bayyinun, yang halal tu jelas, wal haram bayyinun, haram tu jelas. Wa bainahuma, antara haram dan halal tu umurun mushtabihat atau mutasyabihat, perkara samar-samar. Antara haram dengan halal tak ada halam. Yang ada adalah mutasyabihat, perkara-perkara samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minas, yang tak tahu perkara samar-samar ni kebanyakan manusia. Tak tahu seperkara tadi kebanyakan manusia. Famanit taqasyubuhat, bersiapa jauhi perkara syubhah, perkara samar-samar, faqad istabra ali irdihi wa dinihi, dia bersihkan agama dia, maruah dia. Maruah dia bersih, agama dia bersih. Wa man waqa'a fi syubhat, bersiapa jatuh dalam syubhat, waqa'a fil haram, dia telah jatuh dalam perkara haram. Nabi berikan gambaran. Macam mana maksud Nabi bila kata orang pergi ke syubhat ni, dia jatuh dalam haram. Dia macam karra'i yar'a, dia macam seorang pengembala yang mengembala haula hima, di sekeliling taman larangan raja. Raja taman larangan, awak kambing awak tepi tu kenapa? Pergi tempat lain lah. Tepi tu dia juga dibawa. Yushiku an yuqa'a fi, hampir-hampir sangat terjun dia masuk ke dalam taman larangan berkenaan. So patut ada dalam kita conscious, ada kesedaran, kan? Kenapa kita nak teruskan kehidupan sedemikian? Hidup dengan syubhat tadi. Betul pulangan dia banyak. Pulangan banyak bukan maksud Allah Ta'ala redha.
Redha Allah Ta'ala bukan pada yang banyak atau sikit. Sebab tu kita kata sumber kita ambil makanan tadi, jagalah. Tapi pada zaman sekarang ni, zaman kesempitan dan sebagainya, semua orang kata tak apa kot, halal kot, Allah tak tahu saya punya niat dan sebagainya. Saya akan sedekah banyak lagi lepas ni kepada charity dengan sebab saya buat benda-benda macam ni. Wallahualam, tanggung sendiri. Tapi pada asalnya kita kena tahu sikit ke rezeki kita, banyak ke rezeki kita, sebenarnya Allah Taala dah aturkan. Bukan kerja kita untuk kita kata apa, tidak puas hati. Dalam masa yang sama kita kena yakin Allah Taala boleh beri pada kita rezeki walaupun kita tidak ada apa-apa syarat-syarat yang mencukupi. Macam saya ni ada buat kaunseling sikit dengan seorang hamba Allah Taala, dan dia rasa depressed sebab dia memang belajar perubatan sebenarnya, cuma sijil dia unrecognized di Malaysia. Dia di Rusia ke sebagainya dia okey, tapi di Malaysia tak boleh, dia tak ada praktis. Dia ada sebab. Saya dekat Jepun pun ada kes, dekat Rusia pun ada kes student kita pada tahun 2005 2006 gitu, dipanggil balik oleh kerajaan Malaysia sebab mereka kerja belajar dekat universiti mereka belajar tu, diorang terlampau banyak pakai alat, sampai manual tak boleh buat secara manual. So kerajaan Malaysia bimbang, takut pelajar nanti balik Malaysia tak boleh nak buat. Dah sekat dah. Sekat dah. Saya pula masalah. Okey. Jadi maksud dia bila diorang kena panggil balik, kan? Dia tak boleh. Jadi diorang punya sijil lepas tu tak diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Sebab kes dia pasal perubatan ataupun universiti tempat mereka belajar tu terlampau bergantung dengan alat-alat moden yang kalau mereka balik Malaysia kena hantar ke tempat-tempat tertentu, mereka tak boleh bekerja. Itu contoh diberikan. Jadi bila kawan kita ni dia balik belajar daripada negara yang tak diiktiraf sijil perubatan dia, lalu dia pun sibuklah balik Malaysia duduk 6 bulan. Saya cerita ni sebab apa tahu? Saya cerita ni sebab saya buat kaunseling untuk dia. Mak dia minta tolong. Orang tu sekarang kat luar negara, masih luar negara. Cuma kita sedih lah pasal kesian. Dia nak kalau boleh mak bapak dia tolong dia untuk balik ke Malaysia balik. Pasal dia dah start bertaubat. Alhamdulillah dia taubat. Dia bertaubat dan kita panggil dah mula solat dan sebagainya. So kadang-kadang waktu macam ni saya kena jawab soalan dia. Sebab kita kat sini pukul 10 kan, dia petang balik kerja. Dia balik kerja time ni. Jadi saya macam kelam kabut sikit kadang-kadang jawab soalan dia sebagainya. Cuma ketika saya tegur dia, ada benda masalah. Pasal dia balik Malaysia, dia kata aku balik Malaysia macam mana nak balik Malaysia, tak ada kerja, nanti tak ada sijil dan sebagainya. Jadi saya kata dengan dia, saya bersepah kawan-kawan saya yang saya kenal yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki kerana sijil. Demi Allah kan, bukan sebab sijil dia. So Allah Ta'ala rezeki ni kita kena percaya, rezeki kita kadar dia banyak mana lepas usaha kita buat. Kita buat macam tu, macam kita nak pekerjaan tadi, kita minta lah. Kalau orang tahu pada kita pekerjaan, kita ambil lah. Cuma rezeki kita banyak mana dan sebagainya kita redha. Itu Allah Ta'ala punya kerja. Kadang-kadang dia bagi banyak, melampau daripada apa yang kita patut dapat. Kadang-kadang dia bagi sikit, sedangkan kita punya qualification berjela-jela. Semua itu aturan dia. Bahkan dia boleh bagi banyak atau sikit. Yang saya katakan dia, orang ramai dia ada masalah, dia kata 6 bulan tak ada kerja. Saya kata itu kan alasan kau. Saya marah dia sikit lah pasal ada sekali tu dia dah start blaming parent dia sebagainya. So saya marah dia. asal nasihat. Dan sekali saya marah. Tapi bila saya sembang dengan mak dia kata tak apalah, tegur dia macam tu pasal dia tak boleh kena tegur sebenarnya. Tapi saya marah dia, saya kata kau nak cakap macam ni kan, nak salahkan mak bapak. Mak bapak dah tua, bila perangai macam budak-budak, dia doktor, dia tahulah mak bapak dia macam perangai budak-budak dah tua. So kenapa nak layan mak bapak tadi macam tanpa respect, saya kata. So konsep dia memang kita kata kena faham. Rezeki kita banyak ke sikit, Allah Ta'ala akan bagi. Dan bila kita kata macam case qualification pun, kita sikit ke banyak, kita tak usah percaya sangat bahawa qualification tu yang bawa. Maka saya ingat Ustaz Harun Taib bekas Dewan Ulama PAS Terengganu daripada Malaysia lah. Dia Terengganu. Dia pernah sekali waktu datang ke Yaman, dia pernah nasihatkan kami. Dia kata jangan kamu jadikan
sijil-sijil kamu macam mangkuk-mangkuk untuk minta sedekah. Sebab bukan itu nilai ilmu yang kamu belajar. So ilmu kita belajar ni adalah untuk mempertahankan masyarakat, menjaga agama. Bukan tujuan dia untuk mencari rezeki, mencari jadi mangkuk untuk minta sedekah. Ini sangat-sangat bahaya. Sebab tu kita patutnya tak ada dalam diri kita sebarang kesangsian. Sebab yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah Ta'ala merezeki pada siapa dia nak dengan tanpa sebarang perhitungan. Dia boleh bagi siapa saja. Dia nak bagi sikit ke banyak, itu adalah aturan dia yang maha bijaksana, maha mengetahui, maha luas pengetahuan. Betul dia Allah terangkan, dia tahu tentang diri hamba dia ni luar dalam. Allahu latifum bi ibadihi. Allah ni amat luas, amat halus pengetahuan tentang hamba-hambanya. Latif tu bukan halus maksud kecil. Latif tu maksudnya dia tahu luar dalam. Yarzuqu man yasha'. Dia beri rezeki pada siapa dia nak. So siapa dia bagi tu, dia bagi. Siapa dia tahan tu, dia tahan. So kalau kita faham macam tu, tak ada lagi kita marah kepada siapa. Betul, manusia ni akan jadi ada dengki, ada khianat, ada orang apa rampas hak kita. Tapi semua tu tadi kita kena faham, yang menjadikan mereka bergerak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkara ni kita balik kepada Allah Taala. Kalau kita kena, kita ya Allah, kan. Kalau kita kena musibah, kan ditipu dan sebagainya, Allah ma'ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku pada musibahku ini, wa khulifni khairan minha. Gantikanlah aku lebih baik daripadanya. Itu cara kita beriman. Bukan hanya setakat kita macam itulah sebutkan manusia yang tengok persekitaran dan kemudian cuba untuk tengok adakah usaha dia tadi telah menepati akan piawaian. Kita buatlah usaha, tapi kita jangan lupa Allah Ta'ala yang memberikan keputusan. Keputusan hanya di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pentingnya tauhid. Tauhid itu penting untuk tenangkan diri kita, jadikan kita seorang yang tabah, menjadikan kita seorang yang sabar, menjadikan kita tidak benci-benci kepada manusia. Punca dia hanyalah dengan kita mempunyai tauhid yang betul. Sebab tu dalam konsep tazkiyah, penyucian jiwa, macam Syekh Abdul Razak bin Husain Al-Badr, dalam tajuk ni bila dia karang buku 10 asas bagi penyucian jiwa atau kaedah penyucian jiwa, dia letakkan nombor 1, kaedah pertama adalah ataupun asas yang pertama adalah tauhid. Tauhid tak ada, hati takkan bersih. Tauhid ada, barulah hati boleh bersih. Tanpa tauhid, hati kita akan bersih. Sebab kita tak reti untuk rasa lapang dada kita kepada apa-apa yang berlaku di sekeliling kita. Tak ada kita tahu tempat merayu. Jadi masalah. Tauhid itu sangat penting. Belajarlah penyucian jiwa betapalah dekat mana sekalipun. Buatlah konon-kononnya tak nak makan daging dan sebagainya. Tapi itu semua hanyalah khayalan semata-mata. Sebab tanpa tauhid yang betul, memang manusia tak akan gagal. Dia akan gagal dalam penyucian jiwa. Baik. Wallahu a'lam. Okay, alhamdulillah, tak ada soalan pun. Jadi kita berhenti sini. InsyaAllah nanti sambung kemudian. Nanti pada kali yang akan datang, kalau kita harap Allah Ta'ala dah jadikan terbuka balik pada kita ni, akan PKP ni dilapangkan dan kita dapat berjumpa semula insyaAllah di Baitul Salam, dan mula sambung balik kelas pengajian kita berkenaan dengan usul tafsir insyaAllah. Tapi kalau tak lagi jadi, InsyaAllah kita akan pada minggu depan kita akan ambil sambung lagi berkenaan dengan asas atau cetusan pemula atau asas bagi tauhid dalam Al-Quranul Karim. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah hamdi insyaAllah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.